Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ni Ustazah akan ajar tajuk zakat penyuci harta. Okey, ni bahagian fiqh tingkatan 3. Untuk dalam buku teks boleh tengok muka surat 137 hingga 148. Okey, tajuk zakat ni dia panjang sikit. Okey, apa maksud zakat? Okey, kalau kita tengok zakat. Zakat ni adalah rukun Islam. Dia adalah rukun Islam. Okey, bila masuk rukun Islam, dia adalah ibadat khas yang ada syarat tertentu ditentukan kepada orang tertentu. Okey, zakat pertama kalau sebut rukun Islam, yang pertama apa dia? Yang pertama ialah mengucap kalimah syahadah. Okey, ini adalah yang pertama. Lepas daripada mengucap, umat Islam wajib menunaikan solat, kemudian puasa, kemudian kita ada zakat dan akhir sekali kita ada bab haji. Okey, kalau murid-murid tengok dalam topik bahagian fiqh pendidikan Islam, start kita belajar daripada form 1, form 2 dan form 3 dia akan meningkat. Okey, ucap kalimah syahadah ini adalah bahagian fiqh lah, akidah. Kita punya keyakinan. Kemudian dia ajar tentang solat. Tingkatan 1, tingkatan 2. Tingkatan 1 ajar bersuci. Tingkatan 2 kita dah belajar banyak jenis solat. Begitu juga form 3. Kemudian ada juga bab puasa. Sekarang kita dah pergi yang keempat, iaitu zakat. Okey, zakat adalah penyuci harta. Zakat bila sebut penyuci harta, dia adalah berkenaan tentang harta. Okey. Dalam tajuk ni mengandungi 2 unit. Unit pertama ialah konsep pengurusan zakat. Okey, sekarang kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat? Okey, kita tengok dalil zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Dan dirikanlah solat. Allah kata. Dan keluarkanlah zakat. Bila sebut dan, maksudnya ini adalah sekali, serentak. Tak boleh nak solat saja, tak nak zakat. Tak boleh. Mesti solat, mesti menunaikan zakat. Dia serentak dan tak boleh pilih nak buat yang mana yang kita suka. Okey, dari sudut bahasa. Okey, bila sebut zakat dari sudut bahasa, ia bermaksud subur, suci, berkat, berkembang. Okey, ada 4 perkataan murid kena ingat. Zakat adalah subur, zakat adalah suci, zakat adalah berkat, zakat adalah berkembang. Okey, perkataan zakat datang daripada perkataan zakah. Zakah ni suci. Kita pernah dengar nama orang zaki, zakiyah kan? Okey, itu maksud dia suci. Okey, jadi zakat bermaksud subur. Okey, subur, suci, berkat, berkembang. Ada 2 S, ada 2 B. Okey, kena ingat. Yang pertama adalah subur. Yang kedua adalah suci. Yang ketiga, okey, kita dah habis dekat S. S ada 2. Subur, suci. Kemudian ada B yang pertama, iaitu berkat. Dan akhir sekali harta kita akan berkembang. Okey, ini adalah zakat. Okey, sekarang kita tengok zakat dari sudut istilah. Istilah zakat bermaksud mengeluarkan. Okey, kata kerja dia ialah mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Sebahagian daripada harta tertentu. Tengok dekat sini. Sebahagian daripada harta tertentu. Ini adalah keyword pertama. Kepada siapa? Kepada golongan yang berhak menerimanya. Ini adalah keyword kedua. Dengan apa? Dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey. Bila sebut zakat, zakat ialah mengeluarkan. Maksudnya, biasa duit kita simpan. Lawan kepada simpan, keluar. Belanjakan, keluarkan. Okey, nak keluarkan apa? Keluarkan yang pertama. Okey, yang pertama kita kena keluarkan harta. Mengeluarkan sebahagian harta tertentu. Untuk siapa? Golongan yang berhak menerimanya. Macam mana cara dia? Mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa maksud syarak? Syarak ialah peraturan. Siapa yang tetapkan syarak ni adalah Allah lah. Jadi Allah Tuhan kita, Allah menciptakan kita dan Allah menentukan peraturan apa yang sesuai untuk kita. Itu yang dinamakan syarak. Okey, seterusnya kita tengok.
asnaf yang layak menerima zakat. Okey, murid-murid, dalam tajuk ni murid akan jumpa satu istilah iaitu asnaf. Dalam zakat, dalam asnaf ni hanya digunakan dalam zakat, dalam ibadat zakat. Okey, asnaf zakat ialah siapa? Dia ialah golongan yang layak menerima zakat. Kita tengok tadi. Zakat ni mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya. Persoalannya, siapa golongan yang berhak menerimanya? Okey, golongan tersebut ialah asnaf. Okey, asnaf zakat ada 8. Okey, kita kena bezakan setiap satu. Okey, yang pertama ialah fakir. Fakir, apa maksud fakir? Orang yang tiada harta yang mencukupi. Tak ada harta untuk keperluan dirinya, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Okey, dia memang tak ada duit. Dia sepatut makan nasi contoh 2 pinggan sehari, tapi nak dapat sepinggan pun tak dapat. Dia tak ada pakaian dan dia merempat ataupun gelandangan di tepi jalan. Okey, itu adalah fakir. Okey, contoh kalau kita tengok dari sudut nilai. Seseorang yang memerlukan RM10 sehari. Okey, kalau kita tengok, ni biasanya perbelanjaan seorang je ni. Dia memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu memperoleh RM3 sahaja. Bermakna tidak mencapai 1/2 daripada keperluan dia. Dia perlu 10. Kalau 1/2 mungkin at least dia dapat RM5. Tapi sekarang masalahnya dia tak ada duit. Dan dia cuma dapat RM3 sehari. Golongan ini dinamakan fakir. Okey, golongan kedua. Okey, kita tengok ya. Golongan kedua ialah golongan miskin. Ini pun golongan yang layak menerima zakat. Okey, siapakah golongan miskin? Orang yang mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Maksudnya, okey, kita tengok. Dia perlukan, orang yang miskin ni, dia perlu duit RM10 sehari. Tapi dia dapat menampung sebahagian, RM8. Lebih daripada separuh. Ataupun dia perlu RM10, dia ada RM5. Okey, tu dia level dia lebih tinggi sikit daripada fakir. Tapi dia masih susah. Dia masih tak mencukupi keperluan dia. Sepatut tukar baju setahun sekali ataupun 5 tahun sekali dapat beli baju. Tapi orang miskin, bukan setakat baju, bukan setakat pakaian, tetapi makan minum pun dia catu dan tak cukup. Okey, sekarang kita tengok yang ketiga. Siapa golongan yang layak menerima zakat? Golongan ketiga ialah amil. Amil ni kalau kita eja bahasa Arab dia adalah ain mim lam. Amil. Siapa amil? Amil ialah mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan membahagikan zakat. Amil ada 2 tugas. Yang pertama mengumpul, yang kedua membahagikan. Okey, biasa dekat kampung kita, siapa yang dilantik biasanya ialah imam. Habis ustazah dia imam, dia bukan amil. Ya, imam ni bukan setakat dia imam dalam solat. Imam yang dilantik, dia ada pelbagai tugas dia. Salah satunya ialah mengumpul dan membahagikan zakat. Okey, yang keempat kita tengok golongan yang layak menerima zakat yang keempat ialah mu'allaf. Okey, apa maksud mu'allaf? Orang yang baru memeluk Islam. Mu'allaf ni datang daripada perkataan alafa. Alafa ni jinak. Jinak. Kalau kita binatang yang jinak, binatang yang tak liar macam kucing, tu alafa. Kalau binatang liar ni macam asadun. Apa dia asadun? Namirun. Okey, itu adalah binatang yang liar. Singa, harimau. Tapi alafa ni adalah yang jinak. Okey, apa maksud jinak? Orang yang baru masuk Islam, hati dia dia dah masuk Islam dan hati dia tengah belajar lagi tentang Islam. Habis ustazah, kalau dia jutawan, dia seorang jutawan Cina. Dia jutawan, dia memang kaya. Tapi dia masuk Islam, adakah dia layak menerima zakat? Yes, dia layak menerima zakat walaupun dia kaya. Atas dasar apa Islam membenarkan golongan ini menerima zakat? Yang pertama adalah untuk kita sebagai satu bentuk penghargaan. Kita menghargai dia. Walaupun orang senang, bila dapat duit, dia ada satu rasa gembira. Yang kedua, untuk mengikat hati dia dengan Islam. Okey.
supaya paling tidak dia rasa Islam ni adalah satu agama yang cakna, yang ambil berat tentang mereka. Okey. Habis sampai bila kita nak bagi zakat kepada dia? Sehingga hati mereka benar-benar terikat dengan Islam. Okey, mungkin dalam tempoh dia belajar untuk menunaikan solat, belajar mengaji, okey, masa tu kita akan bagi zakat. Tapi bila iman dia dah kuat, dah mantap, dan dia bukanlah dalam golongan fakir, dia bukan miskin, dia bukan amil, tapi dia terima tadasa mu'allaf dan hati dia memang dah terikat, dia dah bukan setakat solat, tapi dia dah jadi imam dan menyampaikan dakwah. Jadi masa tu zakat dah boleh dihentikan kepada beliau. Okey, golongan seterusnya, yang kelima kita tengok. Yang kelima adalah golongan hamba. Hamba ni dalam Islam memang ada hamba dulu. Sebelum datang Islam, ramai golongan hamba dan Allah menetapkan satu hukum khusus kepada hamba. Okey, golongan hamba, tapi sekarang dah tak adalah hamba. Okey, hamba yang macam mana yang boleh menerima zakat? Ini adalah hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Okey, ada hamba dia perlukan harta untuk tebus diri dia daripada tuan dia. Selagi mana dia tak tebus ataupun tak ada orang bebaskan dia, dia tetap menjadi hamba. Hamba ni dia buat kerja tanpa gaji lah. Okey, jadi hamba pun layak menerima zakat. Okey, yang keenam ialah orang yang berhutang. Okey, ni dalam bahasa Arab kita panggil dia al-gharimin. Al-gharimina. Okey, al-gharimin. Okey, siapa al-gharimin? Orang yang dibebani hutang. Okey, hidup dia terbeban dengan hutang. Hutang untuk apa? Untuk keperluan asas diri. Okey, serta tanggungjawab dan tidak mampu membayarnya. Contoh, dia berhutang untuk mendapatkan sekampit beras. Ataupun dia berhutang untuk bayar perubatan pembedahan anak dia. Atau dia berhutang untuk hantar anak dia belajar dekat universiti. Itu adalah keperluan asas. Jadi, bila saat dia berhutang, dia nak lepaskan diri dia daripada hutang. Okey, jadi dia ada masalah. Contoh Alung datang kacau dia, maka masa tu dia boleh pergi ke pusat zakat ataupun bertemu dengan sesiapa dia layak memohon zakat. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh ialah golongan fi sabilillah. Fi, pada. Sabil, jalan Allah. Pada jalan Allah. Siapa golongan fi sabilillah? Ialah orang yang berjuang di jalan Allah. Okey, orang yang berjuang di jalan Allah. Habis, siapa yang berjuang di jalan Allah? Okey, yang pertama adalah golongan mujahidin. Okey, contoh sekarang dekat Palestin tu kan. Okey, itu adalah golongan mujahidin. Kalau kita nak bagi sumbangan untuk mujahidin ni, boleh diniatkan sama ada sebagai sedekah ataupun yang lebih besar boleh niat sebagai zakat. Sebab mereka adalah golongan yang layak menerima zakat. Mereka pergi berperang, mereka tinggalkan anak dan isteri mereka. Jadi kita boleh bayar zakat supaya mereka dapat menyara keluarga mereka dengan duit zakat yang kita berikan. Okey, golongan kedua adalah golongan yang berjuang pada jalan Allah, ialah golongan pelajar. Habis pelajar ni pelajar yang belajar ilmu agama sajakah? Tidak. Maksudnya pelajar yang belajar mana-mana ilmu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Sebab tu kalau kita tengok ada pelajar yang belajar dekat luar negara ataupun mana-mana, dia memohon beasiswa daripada pusat zakat. Boleh kerana apa? Mereka berada di dalam golongan asnaf yang ketujuh, iaitu fi sabilillah. Okey, dekat sini. Okey, yang ke-8, yang terakhir, siapakah asnaf? Ialah ibnu sabil. Sabil bermaksud musafir. Jalan. Orang ibnu sabil ialah orang yang bermusafir dengan tujuan diharuskan syarak. Kemudian terputus perbelanjaan. Contoh satu family, dia mengembara ataupun dia pergi berziarah ke mana-mana tempat. Okey, dia ziarah tempat tu, dia tak ada niat untuk buat maksiat ataupun buat dosa. Mungkin sekadar melancong ataupun pergi melawat tempat-tempat bersejarah dalam Islam. Contoh dia pergi Turki. Okey, bila dia pergi sana, tiba-tiba berlaku rusuhan ataupun berlaku bencana. Dan mereka ini terkandas dekat airport dan terputus perbelanjaan. Tak ada duit. Okey, saat itu mereka boleh
menerima zakat. Jadi mereka daripada golongan Ibnu Sabil. Okey pelajar, kita tengok Okey, sekarang kita tengok balik. Okey, bila sebut zakat. Okey, zakat ni dia ada asnaf. Okey, sekarang kita tengok. Okey, bila kita buat Okey, sekejap ya. Okey, sekarang kita tengok hikmah pensyariatan zakat. Hikmah ni adalah kelebihan. Apa kelebihan Allah syariatkan zakat? Okey, ada 3 golongan. Yang pertama pemberi, orang yang memberi zakat. Yang kedua hikmah kepada penerima. Yang ketiga hikmah kepada masyarakat. Okey, sekiranya hikmah kepada pemberi, orang kaya. Kenapa Allah suruh dia bayar zakat? Yang pertama, mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah. Dia setiap amalan ni, dia boleh bermula dengan istikhlas. Dia paksa dulu. Jadi bila dia ada harta banyak, sifat manusia dia sayang pada harta dia. Tapi Islam mendidik. Islam mendidik jangan sayang kepada harta. Mesti keluarkan zakat apabila kita mampu. Jadi yang pertama mendidik jiwa. Yang kedua melahirkan sifat taat kepada Allah. Ini adalah syariat yang wajib dibuat. Ini ialah rukun Islam. Jadi kena buat. Bila kena buat, melahirkan sifat taat. Okey, yang ketiga, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Okay, kita nak harta kita berkat. Jadi pemberi bila harta berkat, dia akan cemerlang sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, seterusnya hikmah zakat kepada penerima. Orang yang menerima zakat. Yang pertama, membersihkan hati daripada hasad dengki ataupun iri hati. Jadi mungkin penerima zakat, dia golongan susah. Jadi dia akan tengok rakan dia, tengok jiran dia, tengok masyarakat sekeliling berada dalam keadaan senang. Jadi mudah untuk dia ada satu perasaan, iaitu dengki dan iri hati terhadap golongan kaya. Tapi apabila golongan ini memberi juga kepada mereka, maka hati mereka akan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, sekiranya mereka adalah golongan mu'allaf yang Ustazah sebut tadi, mereka dapat meningkatkan keyakinan mu'allaf terhadap Islam. Jadi mu'allaf ni rasa, Islam ni memang agama baik lah, Islam ni memang caring lah, Islam ni memang membantu lah. Jadi dia akan rasa Islam adalah agama yang betul. Yang ketiga, kepada orang yang berhutang, meringankan bebanan orang yang berhutang daripada belenggu hutang. Hutang adalah satu masalah yang menyesakkan kepala lah. Jadi nak tidur malam pun tak boleh, bangun pagi ingat hutang, apalagi sekiranya diancam. Jadi dengan bantuan kepada orang yang berhutang, apa orang berhutang tadi? Okey, ingat balik. Apa dalam bahasa Arab? Al-gharimin. Okey, bagus. Al-gharimin. Al-gharimin adalah golongan yang berhutang. Jadi hikmah, kelebihan kita bagi zakat kepada dia meringankan bebanan. Al-gharimin. Okey, kepada masyarakat, mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama manusia. Okey, ukhuwah akan lebih erat, merapatkan jurang perbezaan. Okey, yang ni Islam tak nak. Islam tak nak golongan kaya, apa jadi pada dia? Golongan kaya semakin kaya, golongan miskin semakin miskin. Islam tak nak macam ni. Islam nak jurang perbezaan ni makin kecil. Dia memang mesti akan ada orang kaya dan orang miskin, tapi tak nak perbezaan yang terlampau besar. Untuk merapatkan jurang tersebut adalah melalui zakat. Cantik agama Islam. Okey, yang ketiga, masyarakat akan saling membantu
antara satu sama lain. Orang kaya mungkin dia membantu dengan harta dia. Orang susah ataupun yang tiada harta, dia akan membantu daripada banyak segi lain. Dari sudut kemahiran dia, dari sudut bantuan tenaga dia. Jadi ada sesuatu yang kita perlukan daripada orang yang asnaf ni. Okey. Jadi daripada zakat kita boleh nampak, tajuk hari ni. Jadi Ustazah harap pelajar dapat faham tentang tajuk zakat kita hari ni. Boleh buat latihan dalam buku teks. Okey, latihan ni kita tengok okay, nyatakan maksud zakat. Okey, bila maksud sebut dari sudut dua, bahasa dan istilah. Okey, boleh buat latihan dalam buku teks, kemudian tulis dalam buku latihan. Nyatakan hukum zakat. Hukum satu perkataan je. Tuliskan dalil nakli. Okey, dalil ada dua. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Bila sebut dalil nakli, itu adalah daripada Quran ataupun hadis. Okey, tadi kita dah bincang. Kita dah baca sama-sama. Ini adalah dalil nakli. Okey, kemudian yang keempat, senaraikan asnaf yang layak menerima zakat. Asnaf ada berapa? Ingat balik. Okey, fakir, partner dia miskin. Okey, amil, memberi zakat, partner dia ialah mu'allaf, baru masuk Islam. Yang ni dah steady. Okey, lagi fi sabilillah. Fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Partner dia adalah ibnu sabil. Kemudian 2, 4, 5, 6. Kemudian kita ada hamba. Lagi satu kita ada, siapa kita ada? Orang yang berhutang. Okey, hamba partner dia adalah orang yang berhutang. Okey, nampak tak? Okey. Kita terus ulang kaji lagi sekali. Fakir, partner dia miskin. Amil, iman dia dah mantap. Partner dia adalah orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Partner dia adalah ibnu sabil. Istilah dia lebih kurang sama. Sabil. Sabil yang pertama fi sabilillah, berjihad. Ibnu sabil adalah yang terkandas. Orang musafir yang terkandas. Okey, orang yang berhutang dalam keadaan susah, partner dia adalah hamba, pun sama susah. Bila pelajar ingat partner macam ni, lebih senang. Okey, jelaskan hikmah disyariatkan zakat terhadap. Kita tengok soalan nombor 5. Jelaskan hikmah. Okey, kita dah bincang tadi. Pada fakir miskin, cuma dia nak lebih terperinci. Pada fakir miskin, apa kelebihan dia? Kepada mu'allaf, apa kelebihan dia? Siapa mereka ni? Adakah mereka pemberi? Bukan. Dia nak tanya hikmah kepada penerima. Tapi penerima ini lebih spesifik, iaitu siapa? Fakir dan mu'allaf. Okey, ini adalah soalan kebat pelajar. Okey, untuk soalan kebat yang ke-6. Dewasa ini banyak pertubuhan bukan kerajaan dan badan-badan kebajikan yang mengambil inisiatif serta tanggungjawab melaksanakan sendiri agihan zakat. Buat sendiri. Biasa pusat zakat dia, tapi ada juga kerajaan direct. Contoh Bank Rakyat, dia buat sendiri. Dia kutip zakat daripada pencarum dia dan dia agihkan sendiri. Okey, berdasarkan situasi di atas. Okey, situasi apa? Ni lah. Maksudnya agihan zakat sendiri. Huraikan pandangan anda. Okey, pelajar, bila sebut soalan kebat, ini adalah soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kita jawab ikut teknik dalam peperiksaan, bila soalan kebat mesti ada 4 perkara, iaitu isi, mesti ada huraian lengkap dan mesti ada kesimpulan. Jadi Ustazah minta pelajar buat dalam keadaan mengikut format tersebut supaya kita tak lari daripada markah sebenar lah. Okey, jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa, kita akan sambung lagi untuk kelas akan datang dalam unit 2, iaitu jenis zakat. Okey,